Pang 3 ketui, tuan-tuan. Tuan-tuan kena kira, bila berak, pum, datus ketui. Duk kira dah, kupang. Pum, 2 kupang. Pum, 3 kupang. Tiba-tiba keluar. Sudah dah bayar 3 kupang. Yang keempat, kena bayar sekupang lagi. Ni masa tu tuan-tuan, terus pi masuk dalam tandas ni, nak masuk tandas. Tengok-tengok, bilik tandas semua penuh. Apa edangan tuan-tuan? Edangan yang pertama, pegang hak depan. Lepas tu hak belakang. Wah, macam tu lah kan? Alah, hampa jangan duk gelak lah, hampa pun duk buat juga. Kan? Masa tu tak tahan dah. Tiba-tiba terbuka satu pintu. Budak keluar. Kita kata kat dia apa? Berak batu lah. Pasal budak, kalau orang tua kita tak marah. Berak batu lah. Tunggu punya lama. Kawan pun tengok tak kata apa. Tuan-tuan masuk, tuan-tuan tak tahan dah. Buka sikit duduk. Brum, keluar. Lega. Tuan-tuan, nikmat tak? Berak nikmat. Tapi berak dapat pahala. Ada orang berak tuan-tuan lepas daripada azab kubur. Macam mana? Nak berak, Nabi kata langkahlah kaki kiri. Kita masuk jamban macam mana? Tak tahu kiri kanan. Kan? Tambah-tambah lagi nak terberak. Lagi tak tahu. Ni langkah kaki kiri. Baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal qubusi wal qaba'is. Tengok. Ya Allah, jauhlah aku daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Saya mengaji bab jin tuan-tuan. Di dalam tandas ini ada 2 ekor jin, iaitu jantan dan betina. Jin ini tuan-tuan, dia jadikan tandas itu baitu syaitan, rumah dia. Rumah dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau masuk dalam tandas dilarang ambil ayak panas tuang dalam kok jamban tu. Sebab anaknya akan tidur dalam kok. Ikut ceritalah. Kalau tuan-tuan tuang, anaknya akan mati. Yang tak mati ialah Azazil. Azazil yang digelar iblis, ambil daripada aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba tu enggan, maka digelar iblis, sujud dekat Nabi Adam. Kan? Maka dia ni tuan-tuan, fa innahu minal munzarin, diberi tangguh ila yaumil waqtil maklum, sampai hari yang diberitahu. Siapa? Namanya Azazil. Anak cucu dia mati tuan-tuan. Mati. Dan apabila kita ambil ayak panas, tuang dekat kok, anak dia mati. Bila anak dia mati, mak dia, bapak dia tuntut bela. Tak percaya, tuan-tuan try. Kan? Ambil ayak panas, malam ni pi gelap-gelap. Kalau nampak dia lari lah, pi gelap-gelap, tuang. Tuan-tuan bagi esok, tuan-tuan jaga. Keluar-keluar tandas, kengkang elok lah. Pasal apa? Kena jentik, tuan-tuan. Tak percaya, try tengok. Tak percaya, try, tuan-tuan. Saya nak cerita tak erti, hampa try tengok. Kan? Kalau tak kena tu alhamdulillah lah kan. Ni saya mengaji bab jin tuan. Jadi bila masuk, kita langkah kaki kiri. Baca doa. Bila baca doa, maka digalakkan oleh Nabi duduk ikut sunnah. Macam mana? Kaki kanan ni pacak. Kemudian lambung pungkuk ni letak sebelah. Jangan tuan-tuan letak pungkuk atas kaki. Taik kena kaki ya. Sebelah, letak sebelah. Jadi adalah ruang. Kemudian yang kiri ni pacak. Ni bukan jamban duduk macam ni. Jamban yang bawah. Yang ni letak macam tu. Yang ni letak. Kemudian yang ni pacak. Tangan kiri, Nabi kata sunnah tekan ni. Kita berak tekan tak? Tak, duduk relax lah bro. Duduk baca paper pula tu. Kan? Boleh duduk baca paper. Nabi kata, jangan duduk lama dalam jamban. Bila duduk lama, hilang seri wajahnya. Wajah ni tak berseri. Sebab apa? Sebab duduk lama dalam jamban. Tu rumah syaitan. Kalau boleh masuk-masuk tu, kan, tunggu nak terberak, masuk-masuk, baca doa. Kemudian duduk-duduk, keluar. Sudah. Weh, ini dah boleh tunggu. Boleh kira dah tu. Seketui. 2 ketui. Sebab kena tunggu 3 ketui, dah bayar 3 kubang. Dan ni, berak tu. Kemudian, bangun. Bila bangun, kan, bila bangun tuan-tuan, cuci. Nabi kata, jangan tengok najis. Bila tengok najis, seri wajah hilang daripada mukanya. Sebab manusia ni tuan-tuan, wajahnya berseri apabila dia ambil wuduk. Ada orang tuan-tuan, mukanya hitam aja, tapi tengok berseri. Sebab apa? Wuduk. Tambah kalau tengok najis, hilang seri wajah. Jadi jangan tengok, dah cuci tuan-tuan. Kemudian macam mana? Keluarlah. Baca apa? Alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa fani. Ataupun ghafranaka. Tengok.
berak dapat pahala. Keluar kaki kanan. Simple aja. Ada orang tuan-tuan berak, doa apa pun tak baca, boleh duduk dalam jamban. Sebab tu orang Yahudi tuan-tuan, dia buat jamban duduk macam ni. Ni duduk macam ni. Ini semua Yahudi punya cerita buat macam ni. Termasuk rumah ustaz pun dah ada dah. Nak buat macam mana? Kan? Tak apa. Nabi ajar kita sunnah dia. Masuk. Apa tak dengar? Oh, tak dengar. Halo? Oh, dengar. PA Caroy. Dengar tak? Dengar tak? Tuan-tuan, minta tolong boleh tak? Tuan rapat sikit lagi. Kesian abang kita duduk. Boleh tak? Boleh? No? Asyik. Amai masuk. Mai. Abang gendak depan sikit. Terima kasih Allahu Akbar. Taman-taman syurga ni. Tuan-tuan panas, saya pun panas. Sama lah. No? Sama-sama seorang sikit. Boleh abang masuk abang? InsyaAllah saya akan mai pula tuan-tuan. Harap-harap mai pula. Masjid ni kita akan buat baru lah. Malam ni saya akan bagi semangat dekat tuan-tuan. Kita nak buat kutipan derma. Kalau malam ni boleh dapat 2,000, hebat orang Sungai Nibong. Kan? Jangan duk pangkah saya tuan-tuan. Pangkah diri kita kalau tak mampu 20,000 malam ni. Apa yang kita boleh buat untuk agama kita. Masjid ni lama dah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu Sungai Petani. Ada satu kuil. Ingat tak kuil? Kuil Cina yang lalu lebuh raya. Tuan-tuan tahu berapa? 24 juta. Satu sumbangan, 1 sen pun bukan daripada kerajaan. Sumbangan mereka untuk masuk neraka Allah. 24 juta bang. Kita nak buat rumah Allah nak masuk syurga, bubuh RM1 kedekut piang. Ni sehari kita insya-Allah lancar. Di tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Tak boleh dah. Minta maaf lah no. Jadi tuan-tuan terpaksa duduk di luar lah. Jadi tuan-tuan, itu berak. Berak Nabi SAW ikut sunnah dapat pahala tuan-tuan. Macam mana kencing pula? Kencing Nabi SAW tuan-tuan macam tu juga. Kita boleh kencing, orang lelaki digalakkan duduk. Duduk. Boleh tak kencing duduk kalau pakai seluar? Abang lihat? Boleh. Jangan bohong lah. Kalau tandas macam ni, buka separuh, hak tu kena tarik ke bawah ha. Tak boleh tuan-tuan. Kalau duduk berembuk ke depan dia. Maka ulama bagi pendapat, boleh kencing berdiri. Tapi dengan syarat tak ada orang tengok. Masuk dalam tandas lah. Kita kencing berdiri. Jangan ada orang tengok. Walaupun boleh, tapi hukumnya makruh. Tengok orang Yahudi. Dia tak mau juga buat macam tu. Dia buat untuk tempat kencing di luar tandas dia. Tadi semua boleh tengok. Kita kencing tu. Boleh tengok member sebelah. Tengok. Badan besar. Kan? Sebab apa? Itu di antara Yahudi punya perancangan. Kita boleh tuan-tuan berdiri. Masuk, tutup, berdirilah. Sebab seluar memang tak ada harapan nak duduk tuan-tuan. Tapi boleh sebab kita mengaji bang. Dan lepas kencing Nabi kata berdehem. Berdehem tu macam mana? 3 kali. Ingat, berdehem dengan batuk dia automatik akan jangkit. Tidak, contohnya saya batuk. Tengok, mesti ada orang gatal rengkong. Tengok. Tunggu. Tahan nampak. Betul tak tengok. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi masjid, Tok Khatib baca lambat, tuan-tuan buat batuk. Lagi semua batuk dengan Tok Khatib batuk. Sebab dia jangkit tuan-tuan. Ni. Jadi tuan nak batuk ada jam. Dia semua gatal rengkong. Tuan-tuan, itu Nabi tuan-tuan. Bila kita tuan-tuan berak dapat pahala, kencing dapat pahala, akan jauh daripada azab kubur. Dan Nabi juga ajak kita bagaimana nak elokkan amalan. Di antaranya banyak berwuduk. Kita ambil wuduk, Allahu Akbar. Tak sempurna, saya cerita. Mudah sempurna. Wuduk ini menjadi cahaya. Macam mana? Tuan-tuan, kita perelokkan amalan. Lengoh pegang bang. Tak ada ke tempat letak. Hampa kedekut betul lah. Lengoh lah. Aduh. Jenuh pegang lah. Abang pegang boleh. Tak ada dah. Allah Akbar. Tak bunyi tu ya. Halo. Tak apa bang. Apa tu? No. Nampak macam mana masjid daif tuan-tuan. Tempat letak pun tak ada. Aku pegang 2 jam oi. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Tak apa. No problem. Kalau ada bagus ya.
Macam mana kita nak buat perelok? Di antaranya apa? Ambil wuduk. Ambil wuduk ni, tuan-tuan, boleh saja bukan saja dapat pahala, bercahaya anggota wuduk kita. Macam mana? Saya pernah, tuan-tuan, duduk di Mekah. Seorang waliullah duduk sebelah saya. Saya ambil wuduk. Ambil wuduk ni. Syekh ni tengok. Bila tengok, dia tengok lagi kita buat pergi betul, ya tak? Oh, betul. Dia tak tengok, buat tak tahu. Dia tengok, ambil. Dia tak tengok, buat tak tahu. Bodoh dua. Boleh? Hello? Okey, dengar luang. Woi! Dengar. Dalam Malaysia ni aku seorang yang terkah, betul? Hampa tak suka, tak tahu. Tak ada orang lain dah. Jadi tuan-tuan, ni dengar, ni sedap sikit tu. Nampak tu. Jadi macam mana ambil wuduk? Saya ambil wuduk, dia tengok. Habis ambil wuduk, basuh kaki, saya nak pergi solat sunat duha. Sunat duha aja. Usalli sunnatan duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allah! Dia tepuk. Ya akhi, saya pun tengok. Limadha ya syekh? Rahmaratan ukhra. Pi sekali lagi. Ta'khul wuduk, ambil wuduk. Masya Allah, apa silap wuduk aku ni? Saya pun pergi ambil. Dia tengok. Bila dia tengok, kita buat lambat lah. Buat lambat. Dia tak tengok, buat tak tahu. Tengok, ambil. Dia tak tengok. Elok-elok, lebih kurang dalam setengah jam. Wuduk setengah jam. Usalli sunnatan duha raka'ataini. Dia tepuk. Ya akhi, maratan ukhra. Sekali lagi. Apa silap ni? Saya pun, aku ambil sunat banyak kot. Ambil wajib sudahlah. Sedangkan wajib Nabi kata apa? Quran kata apa? Faghshilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Anggota wuduk 4 basah, 2 kering. Ingat tak? 4 basah, muka, tangan, kepala dan kaki. Kering, niat dan tertib. Saya ambil yang wajib. Ambil basuh muka. Ketika ayak kena di tangan, letak di muka. Tonyoh. Ketika tonyoh tu tuan-tuan, dia bisik kat telinga. Ya akhi tada'u ilallah. Doa kepada Allah. Allahumma bayyij wajhi binurika yawma tasyadu wujuh awliyaika wala tusawwid wajhi bizlumatika yawma tasyadu wujuh a'daika. Ya Allah, bagilah mukaku bercahaya, ya Allah, seperti mana awliya-Mu, ya Allah. Jangan gelapkan mukaku seperti mana musuhmu, ya Allah. Saya basuh muka, air mata mengalir bercampur dengan air wuduk. Teriak. Kita basuh muka, ada tak doa? Tengah duk basuh. Lepas ceramah ada kenurian. Ada tak? Tak ada! Tak ada, hamba balik. Saya ada kot. Ada. Tu pun nak rasa. Ni aku ni jamin syurga ni. Bang, ni saya basuh muka dia bisik tu. Air mata mengalir. Teriak bang. Tengok 20 minit ambil muka. Saya ambil tangan. Letak air di tangan ni basuh. Tuan-tuan, sunnah Nabi ambil macam ni bang. Sebab anggota yang kena air wuduk akan bercahaya. Kita banyak basuh macam tu. Bang, sunnah Nabi bang, ambil macam tu bang. Wa ahsanu isti'dada, perelok. Ambil macam tu. Bercahaya esok ni. Dengan bulu ketiak bercahaya. Kena. Ni, ambil macam tu. Bila ambil macam tu, dia bisik kat telinga. Allahumma a'tini kitabi yamini. Bagilah suratan amalan tangan kananku, ya Allah. Saya basuh tangan kanan, air mata mengalir. Bang, kita wuduk, doa pun tidak. Basuh tangan kiri. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi shimali. Jangan kau berikan suratan amalan tangan kiriku, ya Allah. Basuh tangan kiri, air mata mengalir. Dah habis tangan kiri, ambil air letak di kepala ni. Wamsahu. Wamsahu dimaksud apa? Wamsah. Ikut Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i 3 orat rambut boleh dah. 3 orat. Saya wamsahu. Saya ambil sebab dia Hanafi. Ambil letak. Wamsahu. Ketika saya wamsahu, sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan nak tawaf, takut terbatal wuduk, tuan-tuan ambil ikut Hanafi. Macam mana? Basahkan kepala semua. Bila basah, maka kalau bersentuh bukan mahram, tak ada masalah. Kecuali dengan syahwat. Ikut Hanafi, tuan-tuan. Jadi kalau kita, ustaz, saja sentuh lelaki perempuan, tak batal. Saya kata wuduk kena Hanafi juga. Sebab tu kena mengaji. Kalau wuduk Syafi'i 3 orat cukup. Jadi kita wamsahu. Dia kata wamsah. Bila wamsah, ketika saya basuh kepala, dia bisik kat telinga.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadika salihin. Ya Allah, bagiku faham agama, ya Allah, faham Quran, bagiku jadi orang yang soleh, ya Allah. Basuh kepala, air mata mengalir. Teriak. Kemudian basuh kaki. Ketika basuh kaki, dia bisik kat telinga, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetapkan tapak kaki aku atas titis sirat, ya Allah. Basuh kaki, air mata mengalir. Tengok-tengok 45 minit ambil wudu. Dia tuan-tuan. Al-an, dia kata sekarang, roh, pi. Salah. Dia tengok pun tak. Kita pun usalli sunnatan duha, raka'atani. Allah, ya Allah, sedapnya sembahyang ni. Nak cerita tak reti. Siapa sempurna wuduk dia. Ini wuduk tak sempurna bang, sembahyang. Allahu akbar. Kunci motor tak mana dah. Boleh pegang tu. Lah, duduk dalam kocek. Tengok-tengok Pak Imam rokok dah. Kita Fatihah tak baca lagi. Sebab apa? Tu pun duk rasa, aku jamin syurga Allah. Bang. Wuduk tak sempurna. Sebab tu, wa ahsanu ba'dahu isti'dadah. Perelok amalan. Ambil wuduk sempurna, tuan-tuan. Nah, kita sembahyang dalam keadaan khusyuk. Nak cerita tak erti? Try bang. Saidina Bilal, ketika Nabi turun dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi jumpa Bilal. Wahai Bilal, satu peristiwa aku nak bagi tahu. Bilal kata apa? Ya Rasulullah, aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Apa amalan kamu? Bilal kata, aku tak ada apa ya Rasulullah. Aku pun jarang bangun tahajud. Tapi satu yang aku amal ya Rasulullah. Aku akan ambil wudu sebelum maghrib. Wudu aku akan sempurna sehingga waktu subuh. Dan aku ambil pula lepas subuh. Akan sempurna sampai waktu maghrib. Satu hari 2 kali ya. Dia sentiasa dalam wudu. Oleh kerana satu hari 2 kali. Maka Nabi kata, wahai Bilal, aku dengar tapak kaki kamu di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wudu dia bang. Sempurna wudu kita bang. Bagi sempurna. Sempurna sembahyang kita sedap. Wa ahsanu, perelok. Ada orang tuan-tuan. Saya nak cerita. Saya bawa pergi Mekah baru ni. Bila bawa tuan-tuan, dia ni pernah buang anak lelaki dah. Anak lelaki ni dia buang bagi orang lain belah. Bila bagi orang lain belah, rupanya anak yang dia tak suka ni, anak dia bawa dia main Mekah. Dia meluat ni, naik kapal terbang, bercakap dengan anak pun tak, meluat. Rupanya anak ni lah main bawa Mekah tuan-tuan. Main bawa Mekah. Tuan-tuan, oleh kerana dia ada dosa tuan-tuan dengan anak ni, Tuhan bayar cash depan mata saya. Dia nak masuk dekat Babul Fahad. Sekarang ni, Babul Aziz hancur. Babul Fahad hancur, telah dibom tuan-tuan. Bukan bom oleh orang lain. Arab Saudi bom nak buat baru. Kalau tuan-tuan nak dekat, Hotel Hilton pun kena pusing jauh. Tak ada dekat lah sekarang. Jauh tuan-tuan. Siapa pergi umrah bulan 3 ke, bulan 5 puasa ke, memang jauh ya. Memang jauh. Jadi sampai dekat Babul Fahad ni, buka satu. Sampai-sampai tuan-tuan, pakcik tu, Ustaz, boleh tak sembang sikit? Kata pasal apa? Ustaz, saya pergi kencing tak sat. Ayak kencing saya keluar darah menitik-nitik. Menitik ni celah kemaluan dah. Saya kata, pakcik, pasal apa? Kelenjar prostat ada masalah kah? Tak, Ustaz, saya bukan ada kanser apa. Tak tahu macam haid, dia kata. Oh, menitik ni. Saya pun, kalau haid boleh duduk. Ni bukan haid, orang jantan. Pakcik, mana anak? Tu. Anak ni dia buat macam tu lah. Tu. Masa abang? Abang ni mai. Abang, cuba cek tengok ayah abang ni keluar darah daripada kemaluan ni. Pelik ni. Dia pun pegang tangan ayah dia. Ayah dia kelepiak. Ayah dia kelepiak. Tuan-tuan tak kelepiak? Saya ceramah di Kuala Lumpur. Saya kata kelepiak. Tuan-tuan faham tu kelepiak tu? Kelepiak tu apa? Tepih. Oh, lama tak jumpa, susah betul aku. Cakap Kuala Lumpur susah hang, kelepiak kan. Kita boleh ceramah setengah jam lah, kontrol. Lepas tu tak boleh kontrol tuan-tuan. Dia keluar Penang piau. Kan? Tapi hak Penang tu dia gelak. Kan? Jadi kelepiak. Bila kelepiak, dia berjalan. Nonong jalan. Bila sampai tuan-tuan dia masuk bilik ayah, dia tak mau biar ni. Anak dia tak bagi tengok. Akhirnya dia ambil tisu, dia sumbat. Bila dia sumbat tuan-tuan, dia keluar bilik ayah, dia jatuh. Bila jatuh,
Anak dia, Ustaz, nak buat macam mana ni? Saya kata, tu bapak kamu pergi cari kursi roda. Tolak. Ustaz, saya pertama kali main Mekah. Kalau saya tolak bapak saya, nak tolak tak mana? Tak tahu, Ustaz. Saya kata, siapa nak tolak? Nak suruh saya tolak? 140. Mampus semua suruh tolak. Macam mana? Tu macam mana? Abang, kita ambil kursi roda, abang tolak ayah. Ustaz, tak apa, ikut. Orang duk naik kursi roda tu ikut. Dia pun tolak. Rupanya tuan-tuan, ayah dia yang meluat dia, yang tak cakap tuan-tuan. Tapi dia main Mekah. Dia tolak tawaf. Dia tolak tawaf, dah habis tawaf. Dia tolak sa'i, dah habis sa'i. Dia ambil gunting, dia gunting rambut ayah dia. Ketika gunting rambut ayah dia menangis. Ayah dia bangun-bangun, tuan-tuan. Dia cerita, Ustaz, ayah saya ni jahat, Ustaz. Mayang pun kadang-kadang. Tapi saya nak ubah dia, Ustaz. Dia tak mau saya, Ustaz. Saya bawa main Mekah, Ustaz. Supaya dia balik esok, dia buat amalan yang terbaik. Saya gunting rambut dia. Dia bangun, Ustaz. Dia peluk saya. Dia kata apa? Nama Fadil anak ni. Fadil, kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan ayah. Dia kata, Ustaz, anak saya, bapak saya minta maaf kat saya. Saya pun peluk dia. Saya bisik, ayah, kalau kita ada dosa, minta dekat Allah. Allah ampun dosa kita. Kemudian buatlah yang terbaik. Tuan-tuan, lepas tu balik tuan-tuan, saya ajak balik macam mana wuduk sempurna. Macam mana berdiri yang sempurna untuk salat. Perelok balik amalan. Tuan-tuan, sebab tu ingat, kita perelok balik. Umur berapa dah? 64 tahun. Ni kalau suruh ambil wuduk ni wasan. Problem ni tuan-tuan. Sebab tu mahat tapi saya. Daftar. Patok semua. Seorang-seorang ambil wuduk. Tak sempurna. Saya kata, sempurna. Ambil lagi. Ajak balik. Saya kata, biar lambat. Tapi sempurna. Ini kita tengok. Allah Akbar. Tak sempurna bang. Wa ahsanu, berelokkan insya-Allah tuan-tuan. Itu yang berlaku. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Di samping makan kita nak sempurna, di samping minum nak sempurna, di samping kita tidur nak sempurna. Tidur ajak lagi? Tak ajak lagi. Tak ajak lagi. Tidur yang sempurna Nabi kata apa? Hendaklah kamu tidur untuk dapat pahala. Lambungkan tangan kamu di sini. Dengan lambung kanan macam tu. Kiblat. Kita tidur macam mana? Tidur dapat pahala apa? Dengan membaca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Loh, dia hangguk, nak kena. Tidur orang makan dia. Allahumma bismika wa ahya wa amut. Jangan melawak. Jangan terasa. Kan? Tidur dapat pahala. Allahumma bismika wa ahya wa amut. Tidur. Bila tidur tuan-tuan, ikut sunnah Nabi macam ni. Kemudian dia orang kata, Ustaz, boleh tidur macam ni 5 minit lah. Lepas tu terbongkang lah. Terkangkang sana. Tak apa. Mula dengan sunnah Nabi macam ni. Kemudian sebelum tidur, ulama kata paling mudah, dia kata ikut satu sunnah lagi yang Nabi kata, siapa baca doa ini sebelum tidur, Allah akan mati. Kalau esok pagi dia mati fitrah. Apa doa dia? Tuan-tuan pernah dengar tak? Ini dalam Sahih Bukhari kata. Doa ini dibaca oleh seorang Indonesia. Saya cerita tuan-tuan. Saya tuan-tuan 3 tahun dulu ada seorang Indonesia duduk kampung saya. Saya panggil Bung Man. Dia telefon apa nama? Orang telefon, Ustaz, Bung Man ni mati lah. Ustaz boleh main tak? Mandi jenazah dia. Saya pun panggil 2-3 orang, pergilah. Mandilah jenazah Bung Man ni. Mandi orang Indonesia ni. Mandi siap apa semua. Saya angkat jenazah tak atas kain kapan lah. Kemudian nak kapan. Ketika nak kapan tu, saya tengok muka dia penuh air. Dalam hati saya, ya Allah, aku ni tak lap ke? Ambil kain lap. Habis lap, muka dia keluar air. Rupanya mukanya berpeluh. Saya pun, ya Allah. Saya pun lap sekali lagi. Terus saya tutup kain kapan. Siap. Dah habis dalam hati. Dia ni Indonesia. Macam mana nak bawa pergi kubur ni? Pergi masjid nak semayang tu. Tiba-tiba seorang berhenti van. Ustaz, awak rumah Bung Man ni ramai sangat. Saya kata, Bung Man mati dah. Tak apa. Ustaz angkat jenazah dia. Naik atas van. Tuhan tolong tuan-tuan, mudah. Terus bawa pergi masjid. Sampai di masjid, kami semayang 5 orang. Dah habis, awak masuk kubur. Saya baca talqin. Saya panggil bini dah. Kak, apa amalan Bung Man? Dia kata apa? Ustaz,
Suami saya jahat ke Ustaz? Suami saya banyak dosa ke Ustaz? Suami saya ni macam mana Ustaz? Bukan, saya tengok suami kakak ketika mandi jenazah, mukanya berpeluh. Tuhan turun rahmat dekat jenazah ni. Apa amalan dia? Ustaz, suami saya mati balik solat subuh dalam keadaan masih memakai serban. Masih pakai jubah. Dia jatuh atas reba saya. Dia memandang ke langit. Dia sebut Allah. Dia mati dengan kalimah Allah. Lagi. Dia pergi kat kereta. Dia ambil satu naskah Al-Quran. Naskah itu telah dijahit dengan tali tangsi. Hancur berapa kali dah. Suami saya membaca Quran selepas subuh dan sebelum tidur. Dia baca Quran ini sampai hancur Ustaz. Dia jahit semula dengan tali tangsi. Kita hancur duk atas halang, aneh-aneh makan. Tu pun duk rasa hancur dah, jamin syurga. Lagi. Dia keluarkan daripada ni baju dia. Ustaz, dulu ni buah tasbih ni besar ni. Dia berzikir Ustaz tiap-tiap hari Ustaz. Lapang ya zikir dah. Zikir ya lapang lah. Telah diganti tali ni hampir 7-8 kali. Lah ni buah tu telah menjadi manik-manik kecil. Manik kecil bang. Lagi. Ustaz, dia keluarkan satu kertas. Apa dia kertas ni? Rupanya kertas inilah yang Nabi suruh kita baca sebelum tidur. Apa dia? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Saya tengok dalam Sahih Bukhari, siapa membaca akan ayat ini, dia mati pada esok pagi fitrah, tak ada dosa. Ustaz, suami saya baca ayat ini sebelum tidur Ustaz. Bang, perelok amalan, tidur buat sunnah Nabi. Baca doa ni, tuan-tuan baca tak? Tak baca. Lagi. Ustaz, suami saya ni tanam sayur. Dia tanam kangkung. Kangkung murah kan? Bila kangkung, orang man. Bung man, Pak Man, bagi kangkung RM2. Dia ambil kangkung, dia ikat. Dia bagi kat orang tu. Orang tu bagi RM2. Dia kata apa? Tak payah, dia kata. Hang balik sayur ni hang buat, masak sayur. Hang baca bismillah, aku dapat pahala dalam kubur. InsyaAllah. Tengok. Dia orang beli sawi, dia bagi. Orang bagi duit, tak payah. Hang balik buat sawi ni, hang balik buat sayur. Hang baca bismillah, aku dapat pahala dalam kubur. Masya Allah, tuan-tuan. Tu nampak tak? Hebat alam barzah dia. Ni, vision dia tu. Allah Akbar. Kita ada tak vision macam tu? Kira. Timbang 900 ya. Macam mana nak masuk syurga Allah? Ada orang dengan timbang neraka Allah, tuan-tuan. Neraka Allah. Lagi. Dia kata, Ustaz, suami saya mati dengan, dia sebutlah. Saya kata, Ya Allah. Saya pun tengok. Allah, inilah doa yang cukup, tuan-tuan nak amal. Kalau nak, insyaAllah, dalam Facebook saya, Abdullah Khairi, tengok. Ada doa tu, saya masukkan dalam page. Jadi anak-anak muda boleh tengok, amal. Lagi apa? Perelokkan tidur kamu. Macam mana? Bukan perelok tu tok kemas, bantai 2. Bukan yang tu. Ulama kata sebelum tidur, bacalah 3 qul. Tuan-tuan baca tak? Baca Ustaz. Apa dia? Qul. Bukan yang tu. Qul huwallah 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian tiup. Tarik daripada sini, naik ke atas. Kemudian turun ke bawah. Tuan-tuan, tidurlah. Sunnah Nabi, tuan-tuan. Dia takkan diganggu oleh syaitan malam tu. Makcik, mana makcik? Tak ada orang perempuan. Oh, sebelah tabir sana. Nampak tak muka saya? Nampak. Makcik! Syaitan takkan ganggu makcik bila baca 3 qul. Kecuali suami makcik. Suami makcik baca apa pun tak jadi. Buh Baqarah lagi dah kacau. Kan? Saja lawak nampak nak lena, lawak sikit kan. Ni muka macam jebon pun. Senyum pula sama tuan. Kan? Ni 3 qul. Kemudian tarik. Tapi boleh juga kalau tak mau bagi suami ganggu. No makcik duk dengar tu. Tarik macam ni. Rak! Tui! Bagi keluar hak warna hijaunya. Lepas tu upak elok-elok.
Lumak. Bukan saja syaitan lari, suami belah awal. Saja lawak nak nampak nak lena tu. Tuan-tuan tak boleh lenanya Ustaz Abdullah Khairi. Dia ceramah nampak nak lena macam tu. Dia buat lawak sikit. Tu pun orang kata, apalah ceramah lawak-lawak. Masuk Maharaja lawak kan? Yang marah tu orang Balin. Orang Balin cakap pun gelak dah. Betul tak? Tuan-tuan tengok orang Balin. Mereka tak perlu buat lawak. Mereka cakap, tak today. Tahu tak? Tak today. Tak today tu maksudnya, tak tahulah woi. Orang putih mai. I want to ask you, what is the day for today? Tak today. Tengok gelak dah. Tak buat lawak gitu. What is the day for today? Tak today. Allahu Akbar. Tu pun lawak dah. Macam kami buat kerusuh haji tuan-tuan. Kita abang, okey jemaah Balin, duduk bilik A. Bilik A tu orang Bali, bilik ayah. Lepas ceramah semua tunggu dalam jamban. Demi kata apa saya kok? Ustaz kata bilik A. Bilik A tu bilik ayah. Tengok gelak dah. Tu macam mana? Saya bawa jemaah Bali duduk sebelah saya. Seorang makcik kan naik kapal terbang. Dia tak pernah naik. Bila sampai udara tak ada, kapal terbang jatuh. Dia lagi naik pula. Lagi jatuh naik. Sampai dekat Jeddah, dia kata apa? Ustaz, dia kata, tik tinggal caca. Tik tinggal caca, maksudnya tik tinggal susulu lah. Kan duk naik, tik naik, tinggal caca. Aku gelak dah mampai. Tengok. Tu pun duk kata orang tak buat lawak kan. Kalau tak buat lawak, boleh nah. Kan? Ada kata. No, boleh. No, boleh. Tuan-tuan yang dikasih. Tengok makcik gelak di luar punya derah. Tuan-tuan. Kan? Itu tidur Nabi. Bila tidur tuan-tuan, baca ini. Tidurlah. Kita tidur sunnah Nabi dapat pahala. Kalau mati, jamin syurga Allah. Mudah tak? Bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Macam mana? Buat macam tu juga. Tarik daripada sini. Kemudian turun ke bawah. Bang, amal bang. Saya dapat daripada seorang syekh. Dia kata macam ni. Asap badan. Asap. Ni bukan sunnah Nabi. Lagi yang bawa balik tak buat pun tak apa. Tapi buat. Hei. Kemudian. Tarik. Awet muda. Try lah. Boleh insyaAllah. Makcik, try. Boleh? Bang, hang muda lagi. Tuan-tuan buat lah. No. Awet muda. Tarik ni. Kemudian tiup, tarik. Asap. Bang. Nak cerita tak erti. Buat tau. Kita tidur dapat pahala. Berelok tidur kita. Tuan-tuan tengok. Mudah nak masuk syurga? Mudah. Tapi ada orang letak lena tarik. Tak. Saya pernah pergi qiyamul lail. Saya tahu siapa yang berdengkong tidur mengiring. Mereka semua mengiring lah, tak berdengkong. 5 minit ya. Lepas tu semua terkangkang. Pakcik tu, dia ya Allah, perut dia besar. Sana. Ni. Dia. Semua pakat tak boleh tidur. Habis tuan-tuan tak boleh tidur, kita kata pakcik semalam kami habak dah lagu Raihan ya. Kan? Habak lagu Iman Mutiara. Pakcik hantam. Dah saya lagu Raihan lah. Raihan apa? Cinta Sakti. Kami nak tidur pun tak boleh. Dia kata apa? Makcik hang hantar awak. Kalau aku tak balik, dia tak boleh tidur. Dia kata bini dia tak boleh tidur. Kerana dengkornya tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan. Ni tidur. Dapat pahala di sisi Allah. Itu tengok. Makan, minum, tidur. Lagi apa? Nak masuk syurga. Mudah aja. Siapa ada mak ayah buat baik, jamin Allah jauh daripada azab kubur. Mak ayah bang, ada orang dia meraihkan isterinya lebih pada maknya. Bang, mati seorang isteri, kita kahwin lain. Tidak. Mati mak, tak ada tolak gantinya wahai abang dan kakak. Mati ayah, tak ada ganti. Bang, sementara mak ayah ada, buat baik, jamin syurga Allah. Jamin tuan-tuan azab Allah dalam alam barzakh. Saya cerita satu cerita. Tuan-tuan, pernah saya cerita dalam YouTube, saya bawa seorang makcik, ramai lagi lah, di Jabal Nur, Jabal Rahmah, saya bagi tazkirah malam tu, sambil makan nasi mandi. Saya bagi tazkirah. Saya kata, tuan-tuan, esok nak balik dah, belilah hadiah kat siapa-siapa tu, terutama orang yang tersayang. Makcik ni bangun, Ustaz, saya kat anak saya semua saya beli dah. Tapi seorang lagi saya tak beli. Dia kata, siapa? Mak saya. Saya kata, pasal apa? Saya dah tak cakap dengan mak saya
20 tahun. Mak dia duduk sebelah rumah, tak cakap. Saya tanya makcik nak dah anak makcik buat macam tu? Tak mau. Tak mau, makcik beli hadiah. Dia pun, ustaz nak ambil 100 rial, ustaz beli. Saya pun beli 20 rial selendang. Saya bagi balik 80, kemudian tuan-tuan, saya bagi kat dia. Seminggu lepas tu dia telefon. Ustaz, saya pi rumah mak saya. Mak saya duduk kat beranda. Saya ingat mak saya nak lari bila tengok muka saya. Tapi bila saya pi ustaz, bawa kain selendang yang ustaz beli, dia bangun ustaz, gagah bangun ustaz. Dia bangun main meluru kat saya, dia bisik kat telinga saya dengan peluk. Kalau aku dosa ada dengan kamu, maafkan mak. Dia kata, saya menangis ustaz. Saya letakkan selendang yang ustaz beli atas bahu dia. Ustaz, 20 rial selendang yang ustaz beli, melerai tak bercakap dengan mak 20 tahun. Hebat tak? Kita ada mak, tak rumah orang tua-tua. Bang, nak buat dosa kena duit bang. Nak buat pahala, mudah aja. Betul tak? Nak buat dosa, orang sanggup tuan-tuan, langgan pelacot, bayar 400. Bayar 400. Kemudian tempah hotel, kena duit tak? Nak buat pahala senang aja. Ni, datang malam ni. Senang aja, duduk dapat pahala. Tapi ada orang tak mai. Sebab apa? Tak tahu. Nak buat dosa, nak beli nombor ekor. Hampa ni ingat senang tak? Kena pakai topi keledau. Tengok gelap macam pernah buat. Betul tak? Pakai topi keledar masuk dalam kedai. Kan? Hitam lah tu. Lepas tu buka sikit lah. Kan? Nak beli nombor ekor, punya tahan malu. Bayar duit lagi. Nak buat dosa. Nak dapat pahala, duduk aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mudah tak? Tak perlu duit bang. Tapi ada orang tak boleh buat. Ni, nak buat dosa lagi. Macam mana? Nak minum arak, tak boleh minum depan-depan. Terpaksa ni pergi cari tempat, beli tu, minum. Nak mabuk. Weh, nak mabuk apa susah? Pergi laut lah. Pam. Saya pernah. Mereka bawa pergi laut. Ustaz okey. Dia bawa pum, kita pun chill. Sampai tengah laut, mereka mancing. Kita duduk. Tam. Mereka tahu ustaz dapat dah ustaz. Pegang. Kita pun pegang. Duduk. Tarik. Yang ni nak terkeluar. Tarik. Naik. Tu dia, tilapia. Satu lagi ustaz. Tak. Lah yang ketiga, aku wah! Seekor ikan tak naik dah. Ikan terkejut, derekah aku tuan-tuan. Dia berkata, ustaz derekah, tak naik ikan. Ustaz jom balik. Lepas tu dia berkata, ustaz jom kita pergi mancing. Ku tobat tak mau pergi dah. Mabuk free. Tuan-tuan, ni ada orang sanggup keluar duit nak mabuk tuan-tuan. Sedangkan dia tuan-tuan baca Quran tak perlu keluar duit. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bukan satu alif itu satu huruf. Bukan satu pahala. Bukan alif lam mim satu pahala. Tapi alif pahala, lam pahala, mim pahala. Tak perlu duit bang. Tapi ada orang nak buat maksiat. Ni mak jaga aja. Tengok muka mak. Mak sihat ke? Jamin syurga Allah. Tapi ada orang keluarkan duit hantar mak rumah orang tua-tua. Allahu Akbar. Redha Allah, redha al-walidain, wa sakhatallah, sakhatal walidain. Redha Allah terletak redha mak ayah. Benci Allah terletak bencinya mak ayah. Saya nak cerita tuan-tuan, saya ada mak ayah. Mak ayah ni segala-galanya. Cakaplah apa pun aku tak akan melawannya. Walaupun mak ayah tak betul. Bagi saya, cakaplah apa pun, aku tetap mak aku ni. Aku tak lawannya. Bang, saya cerita dalam YouTube. Pernah dalam ni tak ada apa ni. Cikgu. Saya dulu engineer, berhenti jadi cikgu. Cikgu bukan banyak duit. Betul tak? Siapa nak jadi cikgu, memang banyak duit. Tapi semua bank persatuan, bank rakyat. Kan? Hutang keliling pinggang. Kan? Bolehlah pakai. Tapi hutang banyak. Saya kadang-kadang tak ada duit. Bila tak ada duit, pergi rumah mak. Mak sihat ke? Mak saya siam. Orang siam. Sihat lah, dek-dek. Oh, dek-dek tu budak-budak. Sihat, mak sihat ke? Nampak macam tak sihat. Sihat lah. Mak. Anak tanya sihat. Sedangkan dia bukan sakit, bukan sihat. Dia go out. Tak ada go out. Gaut. Go out tu apa? Tak boleh buat lah gaut. Sakit ni. Mak sihat. Sihat. Mak sihat. Mak ada duit tak? Ada. Ada tu tak ada. Kalau kata ada panjang tu, namanya Mat Aris Lin Sukun. Tak ada lah tu. Awak keluar duit. Mak nak. Hang ada duit ke? Ada mak. Ada ke? Ada.
Dalam hati, faham tak tak? Tapi bagi, ingat bang, mak ayah kita, rezeki kita. Tak rugi orang jaga mak ayah. Rezeki kita bang. Mak ayah mati tuan-tuan, Allah ruginya kita. Ni, mak, ada mak. Haram faham tak tak? 5 jam lepas tu orang telefon. Ustaz, tolong mai ustaz, ganti Dr. Harun Din. Forum, dia tak mai, dia uzur. Saya kata, Harun Din, tak apa, pi. Tolong Intan tu. Pi tengok, saya ganti Dr. Harun Din. Sebelah kiri saya, Datuk Dr. Zulkifli, mufti tu. Hebat tak? Hebat ni. Sebelah ni, Datuk Abu Hassan Din. Ini Dr. Zulkifli. Ini Abu Hassan Din. Aku Din apa pun tak ada. Ya Allah, kecilnya saya kan. Tapi bila saya ceramah tuan-tuan, bagi hujah. Ni Dr. Zulkifli ni. Hangguk. Tuan-tuan tengok. Saya ustaz biasa. Dia ni mufti ni. Hangguk. Saya ceramah di sini. Ada di kalangan tuan-tuan. Hangguk pun tak. Belagak lebih daripada Datuk Mufti. Ni, Dr. Abu Hassan, Datuk Abu Hassan. Saya buat lawak, gelak. Ada di sini, gelak pun tak. Dekat sejam dah tuan-tuan. Dia boleh tahan. Dalam hati, kata korang. Weh, gelak senyum lah sikit. Sedangkan senyum tu sedekah. Ada seorang sahabat Nabi cerita. Dalam cerita, ada cerita bagi habis ni dulu. Tuan-tuan, habis-habis forum, dia bagi satu sampul surat. Nah, saya ambil sampul tu, terus nak kereta balik lah. Balik-balik sampai rumah, esok pagi, terus pergi sekolah. Tuan-tuan tengok, sampai di sekolah, lapar kan, besok lah. Habis punch card, pergi kantin kelas tak ada. Mama, pergi mi goreng satu. Mama pun, ciao ya. Weh, aku sekepiang pun tak ada. Mama. Tak apa, saya puasa ini. Puasa apa-apa tak ada. Ya Allah, saya pun balik. Tuan-tuan teringat sampul yang mereka bagi. Bagi Kak Mak 200. Mereka balas cash tuan-tuan dalam masa 5 jam. Saya dapat berapa bang? 4,000. Malam ni jangan bagi 4,000 lah. Agak-agak lepas duit minyak sudah ha. Saya tak pernah letak harga bang. Jangan duk kata aku nak makan duit. Tak pernah letak. Kecuali kalau di Johor. Telefon PA saya, dia akan letak harga. Sebab apa? Pergi Johor tuan-tuan. Orang kata, Johor, kita kena ikhlas bang. Ikhlas lah. Kemplay card bang. Minyak tak lepas, tu tak lepas. Driver ni pernah jumpa saya sebelum tu. Ustaz boleh ayat liok macam ramah. Saya kata, okey, esok saya nak pergi Johor. Jadi driver saya. Dia bawa. Saya bayar abang 1 hari 100. Dia bawa. Sampai di Johor, salam-salam. Tengok kemplay card. Bang, buka-buka. Ustaz, kemplay card ustaz. Lo gaji saya malam ni. Saya kata abang cakap ya. Abang asal tengok kalau abang berceramah. Lo tak patut. Tak patut lah game dekat. Abang jangan pergi game dekat. Oh agak lepas ah. Nu Johor. Satu masjid tuan-tuan, apa pun tak bagi. Tapi dalam hati, tak apa, rezeki bukan manusia, Allah bagi bang. Orang bagi tang lain. Bang, kalau nak kira duit, jangan jadi ustaz bang, jadi engineer. Aku kaya dah engineer. Tapi dalam dakwah ni orang kata macam-macam. Katalah bang. Jangan kira apa orang kata. Kata Allah kata. Allah. Dia tengok-tengok tu. Ustaz, lah senyap dari bawah ni. Tak kata apa. Baru ni tuan-tuan dia bawa ni. Dia tahu ustaz. Tidak ustaz. Saya seronok bawa ustaz. Dia bawa daripada Pasir Gudang sampai Juru 3 jam. Mes tuan-tuan. Aku tengok-tengok 24. Dalam hati. Bang. 6 anak bang. Dia kata apa? Tak apa, 6 saya jaga. Orang ajak. Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab tu, siapa ada mak ayah, buat baik bang. Rezeki kita bang. Ada orang sanggup keluar duit, pergi tinggal mak ayah dia rumah orang tua-tua. Sedangkan nak dapat pahala mudah, tengok muka mak, senyum aja. Bang, saya nak bagi tahu, kita ada mak ayah reda bang. Sebab apa? Pernah tuan-tuan, Nabi SAW ni seorang yang cukup hebat. Nabi bukan saja sayang mak ayah dia, tapi mak ayah dia tak ada. Tapi Nabi tuan-tuan dalam kisah kata, dia sayang mak mentua, pak mentua dia. Siapa pak mentua Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa pak mentua Nabi? Sayyidina Umar. Nabi ni tuan-tuan, dia boleh tidur atas reba pak mentua dia.
Tuan-tuan boleh tidur tak? Balik Pak! Ada apa? Ustaz Allah tadi kata nak tidur atas riba pak. Boleh tak? Dia kata apa? Kepala bapak. Betul tak? Tua-tua dah tidur. Nabi tidur atas riba Saidina Abu Bakar dalam gua Sur. Tidur tiba-tiba tengah tidur tu binatang keluar kot lubang. Saidina Abu Bakar ni bapak mentua Nabi, dia ambil jari, dia jolok. Keluar dia jolok sampai tak ada apa dah. Tengok kaki dia jolok. Jolok binatang apa tu sengat. Sengat sakit ni. Kalau aku gerak, ini kekasih Allah, walaupun menantu aku, dia tahan. Tahan, air mata mengalir. Jatuh atas pipi Nabi. Tak. Nabi pun terjaga. Wahai Abu Bakar, kenapa menangis? Ya Rasulullah, dalam lubang ni, ya Rasulullah, ada binatang. Dia ketit aku, tak tahan dah. Aku menangis, ya Rasulullah. Maka Nabi kata, kenapa kau tak kejut aku? Masakan aku nak mengejut kamu. Sedangkan yang tidur atas riba aku ini, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh tidur atas riba bapak. Bapak nak bersembang pun takut. Nabi boleh tidur atas riba menantu. Pakcik, ada menantu tak? Boleh? Balik. Oh, mak! Hai! Tidur atas. Dia kata apa? Orang tua ni buang tabiat nak mampu apa? Nabi tidur atas riba Saidina Ali. Balik dalam satu peperangan. Nabi letih. Ali, mana engkau? Saidina Ali masuk. Wahai Ali, duduk sekejap. Nabi gunakan paha Saidina Ali, bantalnya, tidur. Rupa-rupanya tuan-tuan, Saidina Ali tak semayang asar lagi. Tak semayang lagi. Bila tak semayang, Nabi nak, Saidina Ali nak kejut ni, ini Rasulullah. Rasulullah ni. Walaupun bapa mentua dia tak kejut. Dia biarlah, dia biar. Tiba-tiba tuan-tuan, dah nak masuk waktu maghrib. Saidina Ali tak semayang lagi. Nabi terjaga, jaga-jaga. Ali, maafkan aku letih. Engkau semayang asar tak lagi? Ali kata, ya Rasulullah, tidak lagi. Kenapa kau tak kejutkan aku? Ali kata, masakan aku nak kejutkan kamu. Engkau Rasulullah, engkau tidur atas aku sayang engkau ya Rasulullah. Nabi bangun, Nabi keluar dekat pintu. Demi aku di bawah kekuasaan Allah. Ya Allah, kau naikkan matahari ini sejengkal, biarkan Ali bersembahyang. Dengan izin Allah, matahari itu naik sejengkal. Naik dengan apa? Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika naik tu, masa tu orang Madinah tunggu nak semayang maghrib dah. Tengok-tengok. Tak turun-turun. Tunggu tak turun. Bagi Saidina Ali habis sembahyang dulu. Sebab apa? Sebab Saidina Ali meraihkan kekasih Allah, tidur atas riba dia. Kita nanti boleh tidur atas riba. Anak pun tak mampu. Cengih piang. Tambah-tambah orang Penang. Orang Penang pengeu. Saya tahu apa mentua saya mamak. Mamak cengih. Dia marah. Woi! Betul aku warisi tuan-tuan. Cengih. Tak tahu lah orang sini tak tahu Sungai Nibong. Oh, pak mentua saya cengih. Tapi Tok Bilal, dia cengih suara derak sedap. Dia tarik azan tu. Allah. Mamak azan dia tu lah. Dia marah aku kalau ni. Oi, mamak azan dia tu. Saya angkat nikah tuan-tuan, dia pegang tangan. Uzau juga amar Allah. Saya kata, Pak, awak golek. Saya kata, Tara golek, Tara keluar. Ya Pak, aku terima nikah. Hang mau golek? Dah masuk geng. Habis angkat nikah, saya cium tangan Pak mentua saya. Saya cium pipi dia. Con. Kena. Takkan tuan-tuan tak tahu. Mamak teriak punya hudur. Kan baru ni tuan-tuan, line clear. Bakar semua. Aku tengok punya hudur. Tu pertama kali aku tengok mamak teriak. Ada kami dah berniaga tu dah lama dah. Hudur tuan-tuan. Dia kata apa?
Aku ada 13 orang anak. Seorang pun tak pernah cium pipi aku macam hang. Dia dapat tanah 2 ekar. Tu strategi bang. Bang, Masya Allah bang. Ni, ada orang tuan-tuan, dia tak buat baik dengan mak ayah dia. Mak mentua dia, tetap mak dia. Bang, itu rezeki kita bang. Sebab tu tuan-tuan, nak masuk syurga bang, mudah. Tapi ada orang membelikan neraka Allah kerana mak dan ayah. Siapa yang buat baik tuan-tuan, ingat. Mak ayah dalam kubur, tuan-tuan baca dalam Ibnu Qayyim. Roh ini akan apa? Berada di dunia ini dan mendoakan kepada anaknya yang sentiasa mendoa ayahnya. Tuan-tuan baca dalam Ibnu Qayyim. Dia kata apa? Mak ayah ni berdoa apa? Ya Allah, kau panjanglah umur anakku ya Allah, supaya dia boleh mendoakan aku ya Allah di alam barzah ni. Kalau kita buat baik. Tapi kalau kita dunia tuan-tuan, ingat mak ayah pun tidak. Dia doa apa? Ya Allah, kau matikan anakku ini ya Allah, seperti mana aku rasa kematian sekarang ya Allah. Azabnya kubur ni bang. Bang, azabnya kubur ini bang. Lagi apa? Nabi tuan-tuan meraihkan akan isterinya. Wahai makcik kakak, nak masuk syurga, siapa ada suami, buat baik. Buat baik macam mana? Nabi tuan-tuan, Sayyidina Aisyah tuan-tuan, ketika minum Nabi ni tuan-tuan, ada sunnahnya. Saya tak cerita lagi kan, buat makan kan? Tepat. Kita cerita buat makan. Minum Nabi ada sunnah. Pertama, bila minum tuan-tuan, pegang tangan kanan. Baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Minum dapat pahala. Kenyang dapat pahala. Ikut sunnah. Pernah baca dah doa ni? Tak dan. Kogak ya. Wai bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Sedap pula. Sunshine. 3 kali minum bang. Bila minum, tak, tuan-tuan, Allah mudahnya. Dan jangan bernapas di dalam air. Kerana bila bernapas, kita membebaskan carbon dioxide. Betul tak? Carbon dioxide is one of the item that produce acidic. Dah faham tak? Ambil ingat mangkuk ayun kah? Kan? Mengeluarkan acidic napas kita ni. Bila dia akan bertindak balas dengan H2O air. Menyebabkan air juga acidic. Acidic is not good for you and your body. Tak bagus. Jangan, Nabi kata, bernapas ketika minum. Jangan. Tuan-tuan, tak bagus bang. Jadi kita tiup tu, kemudian minum 3 kali. InsyaAllah tuan-tuan, ada kebaikan, pahala dapat. Ataupun kita makan. Nabi gunakan 3 jari. Tapi Nabi makan roti dengan kurma. Kita makan nasi. Tak masalah. Kalau makan 3 jari, 5 jam tak habis. Sunnah Nabi makan. Bila makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa khina azabannar. Makan dah, lupa. Nabi kata, bismillahi awalihi wa akhirihi. Tengok sunnah Nabi. Makan dapat pahala. Walaupun lupa dapat pahala. Tengok. Kan? Bila makan macam mana? Ambillah yang di depan dulu. Depan dulu. Dia kata, Ustaz, nak ambil depan, Ustaz. Depan sampai belacan, Ustaz. Tak apa, sunnah Nabi. Ambil sikit dulu. Kemudian Nabi kata, mulakan daripada kanan. Pusing. Seperti mana tawaf. Kita, nampak macam tu? Kalau tak macam tu, Ustaz, ayam sana, Ustaz. Kalau nak sampai, tak ada, Ustaz. Rezeki Allah, tuan-tuan. Tuhan bagi punya. Dia bukan ayam, tapi kenyang. Betul tak? Betul tak? Ada orang makan ayam tak kenyang, betul tak? Tapi dia makan sup aja, kenyang. Sebab apa? Yang memberi kenyang Allah. Jangan kata ayam tu kenyang, nasi tu kenyang. Itu perantara aja. Kita makan muai pun kenyang. Ada orang makan Sarawak kenyang. Makan kenyang. Sebab apa? Kenyang itu ialah yang kita nak, betul tak? Di samping sedap. Kan? Jadi mula. Sebab tu tuan-tuan, ulama ni mereka buat jam. Orang Islam buat jam macam ni, pusing. Orang Yahudi buat jam nampak pusing macam ni. Mereka akan buat kontra dengan Islam. Itu cara dah. Kita buat macam ni. Bila makan tuan-tuan, habis. Tuan-tuan kata apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa satana wa ja'alana minal muslimin. Kata apa? Alhamdulillah. Orang dengar. Yarhamkallah. Orang dengar. Yahdina yahdikumullah. Sebab kenyang. Ini dia amal. Sebab apa? Orang Melayu bila makan, mereka akan tinggal sebiji. Betul tak?
Sedangkan sebiji itulah yang paling berkat. Wahai tuan-tuan yang ada di sini, kalau makan jangan tinggal baki. Baki itu keberkatan. Ini makan nasi tinggal sikit. Bang, makan habis bang, itu keberkatan. Kadang-kadang orang angkat kuih, makan 10 biji, ada satu lagi tinggal. Makan bagi habis bang, itu keberkatan. Kita tak faham mengaji, makan dapat pahala. Bila makan tuan-tuan, alhamdulillah, yarhamkallah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini sunnah Nabi. Bila berhak, kita nak bagi tahu orang Melayu ni. Kita kata apa? Sedapnya makanan. Betul tak? Betul tak? Tuan-tuan makan-makan. Itu sedap kan? Kalau gila babi punya sedap. Nampak? Betul tak? Betul tak? Kalau sedap tapi garam tak cukup. Betul tak? Kalau sedap kan? Yang ni orang barat kata apa? Very bad manner. Perangai tak bagus. Kalau tuan-tuan pi dekat Amerika, tuan-tuan makan-makan, dia kata apa? Very bad manner. Macam mana orang barat? Kontra. Lepas makan, angkat. Good manner. Ni orang barat. Bila makan kentut tu bagus. Tambah-tambah tuan-tuan. It's very good. Orang Melayu kalau kentut apa dah? Hina tuan rumah. Betul tak? Tengok orang Islam buat alhamdulillah. Macam bersin lah. Hashim! Kita kata apa? Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab jantung kita berhenti seketika. Jantung kita ni, dia tak akan berjalan tuan-tuan. Tum. Dia akan bergerak. Sampai seketika dia akan berhenti juga ketika bersin. Sebab jantung orang normal ialah 70, 60, 70. Orang sukan 60 tuan-tuan. Jantung ini sentiasa bergerak setiap 1 minit 70 kali. Jantung ini makhluk Allah, sentiasa berzikir kepada Allah, tapi orang yang punya jantung tak pernah ingat Allah. Tak? Jantung ini ingat Allah. Bila sampai satu masa, dia akan berhenti ketika mana dia bersin. Hashim! Dan tutup. Kemudian jantung tu bergerak balik. Bila bergerak, Nabi Adam kata alhamdulillah. Sebab bergerak balik. Cuba Hashim tutup, tak bergerak tu. Kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Sebab tu kalau bersin tuan-tuan, kita jawab apa? Hashim! Alhamdulillah, bergerak balik. Orang jawab, yarhamkallah. Macam berhak juga. Yahdina yahdikumullah. Nak tunjuk kata kehebatan Islam ni tuan-tuan. Makan dapat pahala, berhak dapat pahala. Kan? Sebab tu kalau kita semahyang tuan-tuan, ni cerita dalam YouTube ada. Kalau semahyang, tuan-tuan bersin, berhak, batal tak? Ada tak? Alhamdulillah. Ada tak berhak selain pada lain? Alhamdulillah. Tak, sama kan? Ataupun bersin ada tak lain daripada Hashim? Bismillahirrahmanirrahim. Hashim. Batal semayang tak? Tak batal. Bersin berhak tak batal semayang. Sebab itu lumrah. Tapi ada orang bersin, ada tak selain daripada Hashim? Bismillahirrahmanirrahim. Haman. Ada? Ada faham? Mamusia. Kalau ada mampu ya, memang tak ada. Tapi ada tuan-tuan Dian. Masa pilihan raya baru ni, saya ceramah macam ni lah. Kuliah lah. Dia duduk tepi tu, muka macam Jebon. Tarak senyum lah. Hang buat lawak kan buat apa, tak tahu. Lepas semahyang, Tuhan tunjuk bayar cash. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia Dacing! Saya kata memang penyokong tegar. Bersin keluar cacing tu. Hampa tengok tu pukul berapa dah weh, apa? Tu baru mukadimah weh. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita alhamdulillah, yarhamkallah, yahdina yahdikum. Itu di antara sunnah Nabi. Tapi ada orang kontra. Excuse me, pegang bubuh kepala. Alhamdulillah, tuan-tuan. Allahu akbar. Hebatnya. Ni, macam mana seorang Nabi SAW dengan isterinya. Nabi, tuan-tuan, bila isterinya dia ra'i, ambil minuman ni, bekas Sayyidatina Aisyah minum, dia akan ambil bekas tu, dia akan tengok mana bibir Aisyah, dia akan minum. Bukan, apa tu, Aisyah minum. Kita boleh tak? Boleh? Makcik boleh? Balik ni, tu dia mamu minum. Mamu. Anak, ustaz kata. Dia bertengok tangan nak. Bagaimana makcik? Gigi tak pernah gosot. Aku nak minum mengkelan.
Bang gosok elok. Nabi tuan-tuan nak cerita, dia ini segak tak segak, giginya rapi ni. Bila dia senyum, seperti mana bulan purnama bersinar. Giginya. Sebab tu orang tengok sayang Nabi. Tingginya tak berapa tinggi dan tidak rendah, sederhana. Dan tuan-tuan, daripada dada ni ke bawah, sama. Dadanya besar, sama. Kita Nabi ni sama ni. Six pack. Kan? Dadanya bidang. Tangannya panjang sebab badan dia besar. Kakinya besar sebab badan dia besar. Dia berjalan tak angkat tumit. Dia berjalan begitu pantas seperti mana turun bukit. Ni sahabat boleh cerita nak lahir sayang Nabi. Al-mar'u ma'a man habba. Kita sayang Nabi, tengok macam mana Nabi. Nabi tuan-tuan kepalanya besar. Kita besar kepala. Ceramah punya 1 jam ni, tak senyuman. Besar kepala. Nabi, kepalanya besar. Sebab dia fatanah, bijaksana. Nabi tuan-tuan, ni lekuk mata ni. Ni melengkung ni, kening ni. Bukan macam tu, kening ni. Matanya bulat. Dalam Syama'il Muhammadiyah, matanya bulat. Bila tengok matanya hitam kehitaman. Ni. Kulitnya putih kemerah-merahan. Bila tengok menawan. Putih ni. Bukan putih pucat macam K-pop. Tu pun bakal pergi peluk. Bengong dia orang Melayu kita. Tu segak dah. Segak Nabi putih kemerah-merahan. Bila dia tamarat ainahu, dia marah. Bayang darah nampak ni. Punya dahsyatnya. Nabi janggut macam ni. Macam tu. Tapi janggutnya hanya secekak. Ni, cekak. Tu lebih tu. Nabang sikit. Sunnah Nabi ni, cekak. Dan sahabat punya sayang Nabi, Anas bin Malik kata, aku tak ada siapa aku paling sayang kecuali Rasulullah. Sesungguhnya di Rasulullah itu, aku kira ubannya ada 20 orang. Dia sayang sampai boleh kira uban 20 orang. Kita makcik sayang suami, berapa orang uban dia? Banyak ustaz, tak boleh kira. Ni, Anas ni sayang Nabi, dia kira ni. Ni, berapa uban ada kat Nabi? Masya Allah tuan-tuan. Rambut Nabi sampai ke ni. Sampai ni. Bukan kerinting, bukan panjang. Rambutnya ikal tuan-tuan, hitam. Dan bukan kerinting sangat, tapi panjang ke sini. Bila dia pakai serban, tiup angin daripada belakang. Rambutnya akan menepis bahunya. Nampak seperti mana pokok yang bergoyang begitu cantik. Masya Allah. Tu lahir sayang Nabi bang. Kita ni, Allahu Akbar, sunnah Nabi pun makan tak... Bang, ikut sunnah Nabi bang. Sebab tu Nabi tuan-tuan Aisyah ni, dia sayang Nabi, dia kata apa? Aku nak masuk syurga Allah. Nabi akan benarkan aku tidur sebelah kanan. Tuan-tuan, isteri kita ni, tidur ni, belah kanan ni. Abang, isteri tidur ni? Tidur okey lah. Pakcik lama dah kahwin. Dia tahan bungkok. Ram tu ya no. Tapi tak apa, Nabi kata, isteri kamu dengan suami kamu, dua bahagia kamu. Apa dia? Yang pertama redha, yang kedua syukur. Bahagia. Dulu masa kahwin abang, 36, 26, 36. La 40 tahun, 82 semua. Tapi pakcik redha tak? Redha kan? Bila redha itulah bahagia pakcik. Oh, tu bahagia. Siapa redha isteri dia, bahagia. Ni makcik tu, masa kahwin, malam pertama, kentut, kita kalih tu. Perasa strawberry. 40 tahun. Tapi kalau tak ada, sunyi tu. Betul tak? Isteri kata, ish, mana tak balik orang tua ni? Tak dengar kentut dia. Dia redha. Bila redha, itu namanya bahagia bang. Dia redha aja. Tuan-tuan, suami kita ni kita redha, bahagia. Suami kita bukan cantik, betul tak? Orang Penang ni bukan cantik. Semua gelap-gelap, nampak gelap semua. Aku seorang yang nampak cerah pun. Abang cerah. Kan? Tapi isteri kita redha, betul tak? Dia bukan masalah cantik. Kalau cantik, Nora Dennis bercerai, betul tak? Era Patira cantik tak? Kenapa bercerai? Sebab tak redha. Kita, isteri kita, tuan-tuan, Allahu Akbar. Naik motor tu, masa kahwin, ni semua duduk dalam tu, dalam raga. Lepas kahwin, bini kita tu duduk dekat lampu. Bang, belan-belan abang. Tapi bang, dalam hati, walaupun biniku sebesar itu,
Aku redha ya Allah. Itu namanya bahagia bang. Bang, redha bang. Nabi ni letak sini. Abu Aisyah, bila letak, dia pegang pipi. Bila pegang, dia kata apa? Ya Humaira, wahai si pipi merah. Kita boleh tahu tak pipi bini kita macam mana? Pegang pun tak. Ni, pegang dah ustaz. Lebih sama dengan kolam tepi rumah saya, ustaz. Tak apa bang, yang penting redha, bahagia bang. Nabi ni, kata ulama, apabila kamu tidur seorang perempuan di sebelah suaminya, bahu suaminya, bau. Bukan bau ni, bahu. Bau. Faham tak? Bahu suaminya nikmat bagi seorang wanita. Ni makcik kakak, malam ni cari ketiak, letak. Ustaz, bila letak ustaz, tak nampak muka ustaz. Pasal apa? Bulu ketiak ustaz. Tak apa, makcik, yang penting redha, bahagia. Bahagia bang. Sebab tu Nabi Aisyah ni tuan-tuan, Allahu Akbar, dia tidur ni. Kita kalau boleh malam ni cukup bulu ketiak semualah. Nabi ni tuan-tuan, dia tak ada bulu kecuali sini sampai ke pusat. Bulu Nabi cukup nipis, semua dicerita oleh sahabat dalam Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi SAW. Ni bulu. Kita jangan macam member belakang rumah, bulu semua macam beruang. Tu bukan dia. Nabi ni tuan-tuan, tangannya halus. Bila dia pegang tuan-tuan, kita rasa seperti mana kapas. Ustaz, tangan saya awak tak keras, pegang cangkui. Nabi tuan-tuan pegang pedang dalam peperangan, pedangnya 30 kilo. Cangkui kita berapa? Paling berat 4 kilo kan? Nabi ni 30 kilo. Pedangnya daripada perak bang, berat saya pergi angkat tak boleh, berat 2 tangan tak boleh. Itulah yang diguna dalam peperangan. Ni tangannya lembut dan halus. InsyaAllah. Ni cerita ni nak lahir sayang Nabi. Sebab kita nak masuk syurga bang. Bangun esok, tiba-tiba Nabi kata, hadza ummati tu ma'ku. Jangan malam pertama kita penuh dengan dosa dan maksiat bang. Buat apa yang Nabi suruh. Dan Nabi apa lagi? Tuan-tuan, dia sayang isterinya. Pernah satu ketika Aisyah lari, Nabi kejar. Nabi tuan-tuan, seorang yang cukup hebat, 62 pun kuat lagi. Nabi hijrah umur 50. Ni 50, peperangan Badar 55. Tuan-tuan bayang tu 55 perang ni. Kita 55, pencen dah. Duduk belakang. Aku tak mau buat apa dah. Tak mau buat apa dah. Sahabat Nabi tuan-tuan, dengan apa yang ada, mereka akan datang rumah Allah. Kita ni tuan-tuan, sayang Nabi, nak masuk syurga. Apa yang kita ada untuk datang rumah Allah? Ada orang, ada kereta. Datang kereta. Ustaz, saya kereta yang paling teruk sekali. Apa dia? KE20. Yang start tu kak geran bukan nak tukar. Tapi dengan KE20 tu tanda dia syukur, dia redha, dia datang dengan KE20. Ada orang kereta pun tak ada, dia naik motor kan. Dia naik motor. Main naik motor papa ada seorang pak cik tuan. Dia sentiasa berulang daripada Penang pergi ke Masjid Batu, kemudian An-Nahdah, orang Penang ada dalam ni. Kan? Orang ada ni. Kita panggil mak motor. Kan? Tak pernah miss kuliah. Tuan-tuan, dia datang dengan motor kan. Dia redha dengan motornya tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan, bukan motor, dia jalan kaki lah. Ni ada orang duduk sebelah masjid, main bodoh. Ada boleh guna main ni. Apa duk kata kurang. Ada orang kalang kaki, setiap langkah dia jalan, Allah ampun dosa dia. Bang, nak masuk syurga bang, apa yang kita boleh buat? Ni jalan kaki. Ada orang tuan-tuan, kaki pun tak boleh jalan. Kena potong lah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kencing manis. Potong lah. Tapi dia naik dengan kursi roda. Saya ingatlah Pak Menakan, saya panggil Pak Long. Pak Long ni dia pergi mana pun naik meskat lah. Satu hari tuan-tuan dia duduk berniaga dengan meskat ni. Dapat pergi Mekah. Bila pergi Mekah tuan-tuan, balik kayu meskat, pergi masjid dengan serban tu. Pak Long! Buat tak tahu lah. Pak Long! Buat tak tahu. Haji Man! Waalaikumsalam. Rupanya dia pergi Mekah pakai serban. Orang tak panggil haji. Marah tuan-tuan. Ni cerita betul, bukan main. Dia main masjid. Waktu lohok. Kata Pak Long balik Mekah jadi imam lah. Tak boleh. Bukan nak kena baca kuat. Baca pelan. Tak boleh. Pelan pun tak boleh. Kalau pelan tak boleh, tak apa. Saya jadi imam. Pak Long jadi Bilal. Dia kata, Bilal boleh. Bilal boleh. Dia tak boleh. Dia pun piah buka. Pak! Yang buka terkejut. Dia pun ketuk-ketuk. Tak boleh Ustaz.
Dia kata tak boleh, tak lagi. Pak Long jadi imam. Saya jadi Bilal. Boleh Ustaz. Tak apa. Dia, tak boleh Ustaz. Tak boleh tak? Boleh. Dia apa? Allah Ta'ala. Dia pergi hantam Allah Ta'ala. Saya pergi Pak Long. Orang azan Allah Akbar. Saya tahu Allah Ta'ala ya Ustaz. Cerita tuan-tuan nampak nak lena merapu. Tuan-tuan yang dikasih. Ni. Tak mana ada weh. Berkata habis. Kita nak masuk syurga Allah tuan-tuan. Isteri kita. Reda lah. Kalau reda. Allah tanda syukur. Itulah bahagia. Last cerita. Tuan-tuan reda tak? Reda kan? Panas dia. Reda kan? Aku pun panas memang tahu tak? Tapi aku reda lah. Nak buat macam mana? Tak ada aircon. Tuan-tuan nak tak ada aircon? Nak ah. Kalau nak, marilah sama-sama malam ni. Kita bantu masjid ni. Masjid ni rumah kita bang. Ini harta kita. Rumah yang tuan-tuan duduk kondominium tu, tuan-tuan beli 400,000, 300,000. Tuan-tuan mati, isteri kita duduk tak? Tuan-tuan habaq lah. Milah, kalau abang mati, hang menikah lain, hang duduk dengan laki hang kondominium ni, ku balik jadi hantu. Lepas tu buat gelak pula. Kawan tu berak pun takut. Lah kali, tuan-tuan, dia tak berani duduk kondominium yang kita beli. Dia duduk rumah anak. Kemudian bini kita mati, anak tak mau duduk, anak bubuh untuk disewa. Tu rumah yang kita sayang. Kemudian bila sewa, Abang Long. Bila sewa ya, Abang Long lah. Bila sewa, Abang Long. Abang Long, sewa. Ni, hak adik bengang. Abang Long semua kebah. Kami lah jual. Untuk dijual. Rumah kita sayang. Rumah Allah ni, tuan-tuan, rumah kita bang, ada tak dibuat signboard untuk dijual? Ada tak? Ataupun pengusi, malas dengar, teruk, tak mau bagi derma. Malam ni dapat 200 ya? Esok pagi, untuk dijual. Ada? Bang, ini rumah kita bang. Tuan-tuan buka esok, selagi mana dunia ni ada, kita dapat pahala dalam kubur bang. Ini pahala kita bang. Malam pertama kita bangun-bangun. Kamu pernah membina satu masjid dekat sungai ni pun besar, tepi jalan. Kamu masuk syurga. Berapa banyak bagi? Tak banyak. Tu apa malaikat? Berapa? RM1. RM1 pun masuk syurga ya. Sebab apa? Ikhlas. Tapi ada orang RM1 pun tak main masjid, tengok tabung lalu, pejam mata selalu. Lepas dah, lega. Sedangkan ini harta kita bang. Harta kita bang. Harta kita. Tuan-tuan bayang tengok, ni bubuh aircon, esok nak perbesar kan. Bubuh aircon, boom, sejuk. Siapa sejuk? Tuan-tuan sejuk, aku panas juga. Bubuh cerai. Tuan-tuan ceramah, tuan-tuan, duk menabah tala kot saya. Aku panas apa tahu tak? Lawan nak lawan. Jenuh lawan lah. Tapi kalau bubuh aircon, tuan-tuan, sejuk tak? Aircon itu dipasang, orang sejuk, kita dapat pahala dalam kubur. Sejuk kubur kita bang. Ni tuan-tuan bayang ni, nampak ni, elektrik ni. Kan? Inilah tuan-tuan lampu kita dalam alam barzah esok. Ni bayang bil bang. Ada orang, ustaz saya tak nak bayang bil ustaz. Saya habaq dah dekat TNB. Anak saya habaq. Bila saya mati, TNB akan pasang lampu dalam kubur saya. Boleh. TNB kata, aku tak pernah jumpa manusia macam ni. Ni bil ni siapa nak bayar? Bang, kita bayar bil ni bang. Inilah tuan-tuan lampu kita alam barzah. Ni tuan-tuan kutip nanti ni. Nampak ni, kapet ni hijau ni. Jangan tukar. Ibu biru pula. Aku bengang lah. Aku tak main dah tuan-tuan. Bijak kita okey nak. Kekal kan yang ni? InsyaAllah. Tapi bagi baldu sikit ni. Allah, teruknya. Hitam tu. Hampa kedekut. Kedekut piang. Malam ni apa kata? Kita jangan tunggu tabung. Malam ni saya mula. Kita bangun. Siapa jawatan kuasa masjid? Dia ada kepiah. Kita pakai kutip. Boleh tak? Mana-mana datang kuasa masjid. Tak mengaku tuan-tuan tengok. Bangun. Apa yang ada kita bagi bang. InsyaAllah ini harta kita di akhirat. Saya nak tuan-tuan. Aku ada apa macam ni lah. Okay, bubuh tuan-tuan. Kalau ada 10, bubuh 10. Kalau ada 5, 5. Yang penting kita ikhlas malam ni. Mana tahu tuan-tuan. Dengan kita bagi ikhlas kepada Allah. Kita jamin syurga Allah. Dan cahaya kita di akhirat. Jalan. Saya buat ma'at tafiz tuan-tuan. Orang main bagi ya Allah tuan-tuan. Tak tahu nak kata anak yatim pun ada. Depa main bagi, saya kena ada 16,000 bagi makan penin. Depa main ustaz jangan susah hati. Hari ni depa minggu lepas depa hantar kotiau 10 kilo.
Bagi ke anak makan. Anak-anak api Quran. Pagi kotiau, malam kotiau. Pagi kotiau. Hepa bermuka macam kotiau. Tapi takkan kita nak tolak, betul tak? Ada mai bagi toge. Toge 10 kilo. Pagi masak lemak toge, malam masak toge. Betul ustaz, muka macam toge ustaz. Takkan nak tolak orang bagi bang. Masya Allah. Bagilah bang, sementara kita ada duit. Esok masuk kubur. Inilah menerangi alam barzah malam pertama kita bang. Masuk bercahaya. Kerana apa? Kamu telah menerangi rumah Allah. Allahu Akbar. Hebat dah kita bang. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kutip-kutip sampai belakang. Bubuh kepiah elok dah. Sagi buah balik, belah balik pula. Woi! Siapa balik pakai kepiah, duit ada, kita baca Yasin. Hampa tengok dekat pintu. Tengok. Jaga. Depa ni bukan kira kan. No. Saja lawak-lawak ni. Tengok tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Inilah harta kita. Untuk kita bawa dalam. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Iza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Bila mati anak Adam, putih semua amalan. Kecuali 3. Di antara apa? Ilmun nafi'un, ilmu manfaat. Macam tuan-tuan lah, mai dengar ceramah ni. Tuan-tuan dapat pahala, saya dapat pahala bang. Tuan-tuan amal, saya dapat pahala sehingga tuan-tuan mati. Tuan-tuan amal, ajar anak tuan-tuan. Anak tuan-tuan ajar, tuan-tuan dapat pahala juga. Anak kita selagi mana menerus tradisi ilmu ini, tuan-tuan dapat pahala selama-lamanya. Ilmu manfaat. Bang, tuan-tuan, pakcik, makcik yang ada di sini, jangan tinggalkan rumah Allah ini untuk hadir program ilmu. Yang kedua apa? Sadaqatun jariyah. Ni, tuan-tuan bagi sedekah ni. Walaupun RM1. Jangan pula bagi banyak tapi tak ikhlas. Macam ada seorang tu, dia pengurusi. Tuan-tuan, kita masjid kita tak ada aircon. Minggu depan kita kutip derma. Kita buat aircon baru nak. Jadi tuan-tuan bawa duit banyak-banyak. Tiba-tiba seorang bangun, pergi jumpa pengurusi. Tuan pengurusi, tak apa. Yang aircon tu saya punya. Minggu depan pengurusi, tuan-tuan, tengok-tengok aircon dah pasang. Minta maaf lah, saya ingat nak kutip derma. Ada orang dia bagi aircon ni tapi dia tak mau habang lah. Hak orang bagi tu duduk bawah. Dia duduk bawah. Dia tanya, hang tahu tak siapa bagi? Tak tahu. Aku. Sehari dia pergi sana pula. Hang tahu tak siapa bagi aircon? Tak tahu. Aku. Lah kali apa pun tak tahu. Bang, yang penting ikhlas bang. Ikhlas, pahala. Saya pergi Kelantan tuan-tuan. Bawa ni. Nak bantu. Ada seorang tu, Ustaz, Alhamdulillah malam ni 26,000. Seronok Ustaz. Saya nak hang bantu. Bantu Ustaz. Berapa? RM1. RM1 bubuk. Agak-agak boleh bantu orang Kelantan ke? 2,000 rumah hancur. RM1 boleh buat apa? Kok jamban mu tak lepas? Ni tuan-tuan bos RM1 ni, saya nak tanya, apa yang kita boleh buat masjid ni? Boleh buat apa? Ni ganti ni pun tak boleh tuan-tuan. Kipas tu RM165. Hampa bos RM1, apa tak mana? Tak mana? Mana duit hampa? Tuan-tuan. Kalau lah seorang RM10 malam ni, siapa bos RM1 tambah lagi bang? Tambah lagi. Kalau seorang RM10 malam ni ada ni 1,000 orang, 10,000 malam ni kita dapat. Betul tak? 10,000. Ini harta kita di akhirat bang. Saya pergi Kelantan bawa kain baju. Allah kata, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu." Tidaklah kebajikan tu kamu nafkah apa kamu suka. Apa kamu suka? Mereka bagi baju. Saya bawa baju pinu dalam kola keren hujung. Depa berebut tuan-tuan, rumah hancur. Berebut. Yang paling sedih tuan-tuan, buka-buka baju lama. Saya tangkap buat masuk dalam Facebook. Yang paling sedih, selok spender dia bagi kak. Kalau hak baru tak apa. Lama terkoyak di depan tu. Orang Kelantan paskai mampus Angry Bird tu dia tu. Hatu bagi juga. Macam mana nak masuk syurga Allah bang? Allah Akbar. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah tengok. Tak aku tengok nampak biru banyak. Oi, biru orang tak mau dah oi. Bubuh hijau tu bagi banyak sikit insya-Allah. Ni harap-harap boleh dapat dalam 10 kot boleh no. Jadi tuan-tuan walaupun tak bawa duit, tuan-tuan bagilah masa akan datang dan saya yakin tuan-tuan masjid ni dah lama dah kita bina. Hampir dekat-dekat 40 tahun 50 tahun dah. No, tengok tu ni. Lama ni zaman Tok Nadok tu nampak. Mana ada macam ni lagi? Mana ada? Tapi alhamdulillah tuan-tuan, saya yakin dalam masa setahun saja masjid ini kita akan runtuh, buat lebih hebat macam dengan Masjid Batu. Masjid Batu dalam masa setahun saja depa dapat kutip hampir 1 juta. Ni tuan-tuan bukan tak ada duit. Rumah kita 400,000 kita boleh buat insya-Allah. Rumah Allah untuk saham kita di akhirat nanti. 9.5 dah. Saya setakat tunggu no. Dan insya-Allah
Kalau ada masa saya akan datang lagi, tuan-tuan jangan susah hati. Masalah tentang Sungai Nibong, Sungai Nur tu, Masjid An-Nur. Jangan fitnah saya. Tuan-tuan, Astro bukan panggil saya hari tu. Sebulan setengah dah. Mereka panggil saya bukan melalui saya, melalui pak menakan saya. Nama Pak Nak. Bukan direct dengan saya. Mereka buat fitnah semua. Melalui Pak Nak saya. Akhirnya Pak Nak main jumpa saya. Pak Nak pujuk. Kita kata tak apalah. Kemudian saya cek balik, tengok-tengok. Saya bersama Astro. Astro kata apa? Ustaz, jangan hebah Ustaz. Kalau hebah, Jakim blok. Ustaz, jangan hebah. Jadi saya hantar mesej kat Pak Nak. Pak Nak bagi tahu supaya batal. Cancel. Rupanya Pak Nak tak balas pun. Tak tahulah, dia senyap je. Saya tengok ada nombor saya catat. Nombor tu kalau ada di sini, jangan tipu. Saya makan balas mesej. Ceramah saya batal. Jangan tipu. Saya ada simpan mesej tu. Kemudian mereka fitnah saya. Ustaz, dapat banyak di sana. Weh, aku dapat apa sana weh? Hampa tahu dah Astro bayar berapa? 500 je. Duit minyak pun tak lepas. Dengan tol. Yang ni sebulan setengah dah Astro. Saya cancel tu lah lama dah. Ada perempuan hentam saya. Ustaz, jawab Ustaz esok di akhirat. Saya tanya perempuan ni yang hentam saya dalam Facebook. Aku akan dakwa kamu kerana kamu kata aku tanpa bukti. Jawab kamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fitnah tuan-tuan. Jangan fitnah manusia. Tahu perkara sebenar. Ini kita pula tambah pula yang dengar ni. Ustaz makan duit. Weh, kalau nak kaya biar aku jadi engineer bang. Tak payah jadi ustaz lah. Kaya aku. Gaji pun 8,000 dah. Tapi aku duduk dalam dakwah ni tuan-tuan. Gaji tak ada bang. Tapi tuan-tuan bawa pergi umrah saya nak abang. Seorang saya boleh dapat 1,000. Kalau saya bawa 40 orang, 40,000. Satu umrah je. Satu pun kaya dah. Tuan-tuan buat apa duk ceramah ni tuan-tuan? Dengan orang maki kita tak screwdriver bang. Tukar tu Pulau Ketam tu. Hampa gelak tak kenal gambar. Tinggal anak bini tuan-tuan. Tapi aku yakin dakwah ini walaupun orang hina aku, esok mati orang akan sebut nama aku. Ustaz Abdul Khairi tak ada dah. Tak boleh pakai orang tua tu, tak tahu. Tapi kalau berdoa, ya Allah, dulu ada Ustaz Abdul Khairi duduk dekah, lah tak ada dah. Tapi anak aku akan lahir esok. Tuan-tuan tengok 10 tahun lagi. Akan lahir anak didik ini yang aku tarbiyah untuk menjadi orang yang lebih hebat daripada Ustaz Abdul Khairi. Saya maafkan tuan-tuan. Buatlah fitnah apapun. Tapi saya tak akan berhenti dakwah ini. Dah lama dah aku tuan-tuan berlibat dakwah ni. Tahun 98. Kalau tuan-tuan kecewa, lari lama dah bang. Bang, wahai jawatan kuasa masjid, jangan kira apa orang kata. Lagi kuat kita dakwah, lagi banyak orang kata. Ni tuan-tuan kutip derma esok, tengok dia kata. Dia tengok, jawatan kuasa masjid tu. Tukar pula dah. Hasil orang tua tu pun teruk. Kan? Bang, sudahlah. Kan? Jangan kata ustaz, tanya ustaz. Kalau tuan-tuan tak percaya, mai. Tiap-tiap bulan 16,000 bang nak kena cari bang. 16,000. Untuk bagi makan anak-anak ni. Hampa kata aku macam-macam. 16,000 bang. Hampa 2,000 pun bagi makan anak hampa. Tu pun komplain lah. Tak cukup. 16,000. Tapi Alhamdulillah, orang bantu tuan-tuan macam-macam. Mari main hantar tak. Ustaz, saya hantar tak. Hantar tak. Siapa nak tolak? Takkan aku tolak dengan tangan. Hantar tak, tolaklah sekali. Lah sekali cari orang tolak pula. Tuan-tuan. Tak apalah. Ada main ustaz, apa soalan boleh bantu? Apa cik boleh bantu? Saya ada nursery. Nursery pokok. Dia main hantar pokok seluri. Nyamuk penuh. Ya orang nak bantu kan nak tolak. Betul tak? Saya nak tanya, apa yang tuan-tuan buat untuk Islam ni bang? Apa tuan-tuan buat? Saya nak tanya. Tuan-tuan cakap banyak. Apa tuan-tuan buat untuk Islam? Apa tuan-tuan buat? Masjid ni pun tuan-tuan tak mampu bantu. Macam mana kita nak masuk syurga Allah? Jangan tanya orang, tanya diri kita. Jadi saya rasa setakat itulah. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu, kan? Saya kata cukup no? Kata tak cukup lagi. Tak cukup apa ceramah ni riak aku mendalarat lah. Sejam setengah dah pun kan. Nah, ayat liuk megeri dah. Dah lah tinggal ayat ni habis. Hang makan habis lah. Macam nampak aja. Jadi insya-Allah, jadi kalau tuan-tuan nak bantu, di belakang tu saya bukan minta derma. Saya jual produk. Namanya Habbatus Sauda dengan olive oil. Saya pengedar tunggal di sini dengan Ustaz Halim Nasir. Dengan Ustaz Bollywood kami join. Jadi dia bagikan komisen dekat saya untuk sekolah. Habbatus Sauda dengan olive oil 2 biji makan pagi, petang. Suplemen. Bagi tuan-tuan, sihat badan. Saya ceramah sehari 4 kali. Tu minimum. Maksimum 6. 6 kali ceramah ni hari ni tuan-tuan. 3 ceramah.
Tapi suara duk keras macam tu. Woi! Nampak? Duk keras nampak? Suplemen. Makan. Tapi kena minum air banyak. Tidak dia panas. Kalau panas, suara tak keluar terus. Dan satu lagi, kopi Syifa. Saya tak bawa banyak, dalam 20 aja. Jadi tuan-tuan boleh support Mahat Tafiz saya, belilah. Kopi Syifa ni bagus untuk orang lelaki dan perempuan yang dah berkahwin. Kahwin lah. Adik kahwin ke? Hang jangan. Yang kahwin, bagus. Angry Bird. Ya. Hang jangan minum. Kalau hang minum, ragas tiang malam ni. Jadi boleh dapatkan kopi dekat kereta Mercedes tu. Tuan-tuan, kopi tu RM20. Habatus Sauda dengan olive oil, dia join masuklah kapsul RM70. Jadi tuan-tuan beli tu, bantulah Mahat Tafiz saya. Saya buat Mahat Tafiz Sukan. Ada Dewan Badminton. Jadi kalau boleh anak muda yang nak buat program badminton ke, archery ke, insyaAllah bulan 3 ada kolam renang, boleh pergi sana. Kita ada Menambian. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. 2 rangkap pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Tuan-tuan bye-bye. Yang lain, I love you. Dan jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.